Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Abid Rahman bin Azhar Rasul daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan isu-isu terkini yang sedang berlaku di Malaysia. Di dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan definisi etika dan pemahamannya, perbezaan di antara etika, moral dan akhlak, kepentingan etika dalam kehidupan seharian, contoh-contoh isu etika yang sedang hangat di Malaysia, dan kesimpulan daripada pembentangan ini. Daripada konteks ilmu, etika merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Pada pendapat saya, etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan. Etika menganalisis fakta dan merumuskan apa yang sepatutnya seorang manusia bertindak. Perbezaan di antara etika, moral dan akhlak ialah di mana etika dan moral dihukum oleh akal dan tradisi manusia. Walau bagaimanapun, akhlak bersandarkan wahyu Tuhan dan sifat Nabi sebagai penentu. Mutiara kata daripada seorang ahli falsafah Immanuel Kant, dalam hukum seseorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain, dalam etika dia bersalah jika ia hanya berfikir untuk melakukan. Dalam kehidupan seharian, etika membuatkan seorang manusia itu menjadi lebih terkawal, rasional, bersikap baik antara satu sama lain. Dalam melakukan setiap perkara, haruslah mempunyai etika. Contohnya di dalam alam pembelajaran, seorang murid itu haruslah hormat cikgu sebagai seorang yang mulia kerana telah mengajar murid-murid dengan sabar. Sehingga kan di peperangan mempunyai etika tertentu di mana seorang askar tidak boleh membunuh kanak-kanak dan orang tua. Isu yang pertama saya mahu bincangkan ialah etika di tempat kerja. Seperti keratan artikel, gangguan seksual di tempat kerja sudah banyak diketengahkan di media sosial, akhbar dan lain-lain. Perkara ini berlaku disebabkan pekerja tersebut tiada etika dalam menjalankan tugas dan seterusnya mengambil kesempatan terhadap orang lain. Isu yang kedua ialah etika perniagaan. Dalam menentang virus COVID-19, peniaga dan pelanggan diwajibkan dalam mematuhi SOP dan undang-undang. Walau bagaimanapun, segelintir peniaga yang tidak beretika telah mengambil kesempatan dalam kesempitan hidup ini dengan menaikkan harga barang, tidak patuh undang-undang dan lain-lain. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia akan membahayakan nyawa manusia sekaligus memberi tekanan hidup kepada golongan miskin. Isu yang ketiga ialah etika jalan raya. Sejak SOP dilonggarkan bulan lepas, banyak kereta sedang berada di jalan raya untuk melakukan urusan mereka. Namun demikian, kebanyakan manusia telah melupakan etika jalan raya yang menjerumus kepada kemalangan jalan raya. Hal ini membimbangkan kerana angka kematian meningkat saban hari. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada pendengar supaya untuk tidak melupakan etika-etika penting dalam menjalankan kehidupan seharian untuk kualiti yang lebih baik. Semua orang haruslah mengawal perbuatan di tempat kerja supaya persekitaran yang lebih selamat dapat dicipta. Selain itu, sikap pelanggan penjual hendaklah diperbaiki dengan membuang sikap tamak agar sesi jual beli dapat berjalan dengan lebih lancar. Akhir sekali, pengguna jalan raya juga mengamalkan sikap toleransi antara satu sama lain agar semua orang selamat sampai ke destinasi. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizman bin Lazali dari Kumpulan 7 ingin membentangkan ekologi. Definisi ekologi ialah cabang biologi di mana interaksi antara makhluk hidup dengan habitat. Ekologi juga berasal dari bahasa Yunani iaitu ekologi yang bermaksud rumah atau tempat tinggal. Objektif kajian ekologi adalah untuk menentukan bagaimana faktor abiotik berinteraksi dengan faktor biotik. Ekologi adalah sains di mana kajian dilakukan mengenai perubahan-perubahan yang mungkin dialami oleh ekosistem dari aktiviti manusia. Terdapat 6 cabang utama ekologi iaitu autoekologi, ekologi yang mengkaji faktor abiotik. Cabang yang kedua ialah demoekologi, cabang yang mengkaji ciri-ciri utama komuniti atau populasi yang menempati habitat tertentu.
Cabang yang ketiga ialah sains ekologi. Ekologi yang mengkaji interaksi antara komuniti, biologi dan ekosistem. Cabang yang keempat ialah agroekologi. Ekologi yang mengkaji rentan ekosistem dan persekitaran sosial. Cabang yang kelima ialah ekofisiologi. Ekologi yang mengkaji fenomena fisiologi dalam alam sekitar. Cabang yang terakhir ialah makroekologi. Corak ekologi yang diulang secara besar-besaran. Seterusnya ialah interaksi ekologi. Terdapat 4 interaksi ekologi, iaitu hubungan intraspesifik harmoni, kumpulan individu spesies yang sama dengan tahap kebergantungan yang berbeza antara satu sama lain. Interaksi yang kedua ialah hubungan intraspesifik tidak harmoni, hubungan antara spesies yang sama tetapi ada kerosakan pada sekurang-kurangnya salah satu sisi. Interaksi yang ketiga ialah hubungan interspesifik harmoni, iaitu hubungan hidup bersama. Interaksi yang terakhir ialah hubungan interspesifik tidak harmoni. Contohnya herbivory, pemangsaan dan parasitisme dan penghambaan. Saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri bin Kamarul dan saya akan membentangkan tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Hak kemanusiaan merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua insan. Konsep hak kemanusiaan adalah berdasarkan andaian bahawa semua insan memiliki satu bentuk hak yang sama tanpa dipengaruhi oleh faktor tempatan, perkauman dan kewarganegaraan. Pada lazimnya, hak asasi manusia adalah berdasarkan kepada perisytiharan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu pada 10 Disember 1948. Pengisytiharan ini yang dikenali sebagai Pengisytiharan Hak Asasi Manusia sejagat UDHR membagikan hak asasi manusia kepada 4 kebebasan utama, iaitu kebebasan hak untuk bersuara, kebebasan kepercayaan, kebebasan daripada ketakutan dan akhir sekali kebebasan untuk kemahuan. Pada dasarnya, hak kemanusiaan boleh difahamkan dari 2 sudut, iaitu perundangan dan juga moral. Dari segi perundangan, hak ini merupakan satu bentuk hak yang dinikmati oleh seorang warga negara yang seperti apa yang telah termaktub dalam undang-undang negara berkenaan. Penakrifan hak kemanusiaan dari segi undang-undang adalah berbeza dari satu negara ke satu negara yang lain. Dari segi moral, hak kemanusiaan merupakan satu tanggapan moral yang didukung oleh anggota masyarakat walaupun ia tidak termaktub dalam undang-undang. Menurut perspektif Islam, hak asasi manusia adalah satu bentuk anugerah Allah SWT yang selari dengan fitrah kejadian insan dan merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Satu prinsip penting dalam pemahaman ini adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ada batasannya. Hak tersebut juga mesti bertunjangkan prinsip keadilan dan penegasan kepada usaha pencapaian objektif syariah, iaitu pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Manakala hak asasi manusia dari perspektif barat lebih cenderung kepada konsep kedaulatan dan kebebasan individu semata-mata. Bagi golongan ini, kebebasan individu bersifat mutlak dan lazimnya mengatasi kepentingan manusia sejagat. Daripada kefahaman ini, lahir pelbagai corak kehidupan manusia moden
yang seolah-olah membawa ketamadunan manusia ke belakang dan mengulangi kesilapan yang lampau. Dalam konteks Malaysia, pihak yang bertanggungjawab dalam isu hak asasi manusia ialah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) yang ditubuhkan oleh Parlimen di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Akta 597. Seksyen 2 Akta ini mentakrifkan bahawa hak asasi manusia sebagai merujuk kepada kebebasan asas sebagaimana yang termaktub dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Antara fungsi Suhakam adalah menasihati dan membantu kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan serta tata cara pentadbiran dan mengesyorkan dan dalam langkah-langkah yang perlu diambil. Oleh itu, sebarang syor hak asasi yang hendak diterima, pakai dan dilaksanakan mestilah dipastikan selaras dan mematuhi undang-undang serta adat dan tradisi di Malaysia, di samping mengambil kira instrumen hak asasi manusia antarabangsa. Secara keseluruhannya, hak asasi manusia sangat penting dan perlu terus diperjuangkan di Malaysia berdasarkan acuan tempatan. Antara isu-isu hak asasi manusia yang dinyatakan dalam laporan negara tentang amalan hak asasi manusia 2018 di Malaysia ialah laporan pembunuhan yang menyalahi undang-undang, gangguan sewenang-wenang, menyalahi undang-undang penapisan sekatan laman internet dan penyalahan guna undang-undang fitnah jenayah, gangguan yang banyak terhadap hak perhimpunan aman dan kebebasan persatuan, rasuah, layanan terhadap golongan transgender dan aktiviti seksual sesama jenis, buruh kanak-kanak dan pemerdagangan orang. Demikian juga dengan isu ICED yang sangat hangat dibincangkan pada tahun 2019. Sekian daripada saya. Terima kasih. Subtopik seterusnya, sains, teknologi dan inovasi. Apa itu sains, teknologi dan inovasi? Sains adalah ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. Teknologi boleh ditafsirkan sebagai aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan dan perniagaan. Dan yang terakhir adalah inovasi. Inovasi bermaksud kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik, sama ada melalui pengembasuaian ataupun penambahbaikan. Seterusnya, hubungan falsafah dan sains. Pada awalnya, sains merupakan sebahagian daripada cabang falsafah kerana falsafah merupakan induk bagi segala ilmu pengetahuan yang ada. Falsafah dan sains mengalami perubahan di mana sejak sains dan falsafah itu telah berkembang dan mempunyai cabang-cabangnya yang tersendiri. Oleh sebab itu, sebahagian daripada subjek sains telah memisahkan diri daripada falsafah dan berdiri sebagai satu disiplin ilmu yang tersendiri seperti mana ilmu fizik, ilmu matematik, ilmu kimia dan ilmu mengenai biologi. Contoh sains, teknologi dan inovasi. Contoh sains terbahagi kepada dua, iaitu dalam Al-Quran dan dalam kehidupan. Antara contoh dalam Al-Quran adalah peredaran matahari dan bumi, kejadian manusia dan cap jari. Manakala dalam kehidupan adalah Ibn Sina menemukan penyakit baru dan puncanya. Antara contoh teknologi pula adalah teknologi komunikasi yang memudahkan manusia bertukar maklumat dengan cepat. Selain itu, teknologi pertanian ini menghasilkan produk pertanian yang berkualiti dengan lebih mudah. Bagi inovasi pula, contohnya adalah pembinaan jalan raya untuk mempercepatkan tempoh perjalanan dan terakhir penciptaan pengangkutan seperti kereta api, kapal terbang untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dan yang terakhir, kepentingan sains, teknologi dan inovasi. Pertama, memudahkan pergerakan manusia. Kedua, memelihara dan memelihara alam sekitar. Ketiga, meningkatkan sektor pendidikan. Keempat, menyumbang perkembangan industri kesihatan. Kelima, memudahkan komunikasi antara manusia. Keenam, meningkatkan hasil pertanian dan agrikultur. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang politik pasca kebenaran yang mana menjadi aplikasi falsafah sejahtera dan isu semasa pada masa kini.
Apakah politik pasca kebenaran? Politik pasca kebenaran adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari soal kebijakan sehingga segala fakta diabaikan. Politik pasca kebenaran berbeza dengan perdebatan biasa kerana ianya telah memasukkan fakta. Selain itu, ianya juga mengetepikan segala pendapat dari pakar dan menjadikan itu sebagai salah satu tujuan politik pasca kebenaran. Berikut adalah punca politik pasca kebenaran. Antara punca politik pasca kebenaran adalah yang pertama, sosial media dan internet. Sosial media merupakan saluran berita paling cepat tersebar dan segala berita sama ada benar atau tidak dapat tersebar dengan pantas tanpa tapisan. Selain itu, kempen-kempen pasca kebenaran boleh mengabaikan atau menolak segala fakta dan hujah kerana didorong oleh sifat berat sebelah atau emosi. Hal ini telah menyebabkan orang ramai terkesan atau terpengaruh dengan agenda politik pasca kebenaran. Punca yang kedua pula, saluran berita utama yang sering memaparkan politik pasca kebenaran. Kebanyakan saluran media ini sering berat sebelah dan menyebabkan politik pasca kebenaran berlaku. Setiap masa dalam masa 24 jam, siaran juga menyumbang kepada masa skrin buat ahli politik. Ini adalah contoh-contoh politik pasca kebenaran yang pernah berlaku. Yang pertama, referendum Brexit di United Kingdom. Pada tahun 2016, United Kingdom telah menarik diri dari Persatuan Eropah. Ini kerana rakyat United Kingdom telah mempercayai bahawa 350 juta euro telah disalurkan ke Kesatuan Eropah dan menggesa kerajaan menarik diri dari kesatuan. Yang kedua, pilihan raya umum ke-13. Pada tahun 2013, Parti Pembangkang telah menuduh Barisan Nasional membeli undi dengan membawa 40,000 pekerja asing dari Bangladesh, dan tuduhan ini menyebabkan setiap pusat undian menjadi huru-hara. Ini merupakan contoh politik pasca kebenaran yang berlaku di negara kita, iaitu Malaysia. Kita sekarang lebih terdedah atau sedang menghadapi zaman pasca kebenaran. Kejatuhan moral masyarakat semakin tinggi akibat kemajuan teknologi yang membolehkan pembohongan itu cepat tersebar. Penegasan yang tinggi haruslah dibuat oleh pihak bertanggungjawab seperti kerajaan. Masyarakat juga haruslah memberikan kerjasama dengan memastikan segala sumber berita sahih lagi tepat. Selamat sejahtera, nama saya Rubenesh Analagis Permanen. Hari ini saya akan membentangkan tentang keadilan ekonomi yang berkaitan dengan aplikasi falsafah sejahtera dan isu semasa. Pertama sekali, apakah itu keadilan ekonomi? Keadilan dalam bidang ekonomi adalah situasi atau keadaan di mana setiap orang mendapat apa yang berhak kepadanya. Ia bererti bahawa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang maupun manusia untuk mendapatkan bekalan kehidupan yang layak sesuai dengan keperluan dan berpotensi yang ada tanpa mengira gelaran atau darjat seseorang itu. Dari segi Islam pula, manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya dengan tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk mengekalkan keadilan. Seterusnya, contoh keadilan ekonomi ialah keadilan ekonomi dalam sistem ekonomisme, ialah mereka mengamalkan konsep persamaan bersama umat, iaitu dengan memberikan hak sama rata kepada setiap masyarakat, peluang mencari harta dan juga keredaan halal. Seterusnya, keadilan ekonomi sosialis ialah mengamalkan atau meletakkan konsep sama rata antara masyarakat. Sebagai contoh, menganggap setiap manusia mempunyai status pendapatan yang sama. Seterusnya, aplikasi keadilan ekonomi ialah kerajaan telah mencarang strategi membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira umur, pangkat dan kaum.
Seterusnya, kerajaan telah merancangkan untuk mengurangkan atau mengecilkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Akhir sekali, kerajaan juga telah merancangkan untuk memperbaiki maupun menaik taraf dan kualiti hidup rakyat. Sebagai contoh, memperbaiki melalui pelajaran, latihan dan kemudahan-kemudahan infrastruktur. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Sri Aaron, anak lelaki M. Ramesh. Saya daripada kumpulan 7 BMCG Seksyen 8. Tajuk yang saya membentangkan hari ini adalah keamanan global. Definisi keamanan ialah keamanan membawa maksud kepada keadaan yang aman, kesentosaan, ketenangan dan ketenteraman. Keamanan juga adalah konsep persahabatan dan keharmonian masyarakat tanpa adanya permusuhan dan keganasan. Dalam erti kata sosial, keamanan biasanya digunakan untuk bermaksud kekurangan konflik seperti perang dan bebasan daripada ketakutan terhadap keganasan antara individu atau kumpulan. Sepanjang sejarah, para pemimpin telah menggunakan perdamaian dan diplomasi untuk mewujudkan satu jenis kekangan tingkah laku yang telah menghasilkan penubuhan keamanan serantau atau pertumbuhan ekonomi melalui pelbagai bentuk perjanjian atau perjanjian damai. Kekangan tingkah laku sedemikian sering mengakibatkan konflik, kekurangan interaktiviti ekonomi yang lebih besar dan akibatnya kemakmuran yang besar. Ini menunjukkan peta dunia Indeks Keamanan Dunia pada 2018. Negara-negara yang diwarnai dengan warna hijau mempunyai aras nilai keamanan yang lebih tinggi, manakala negara dengan warna yang lebih merah ke hitam adalah negara yang mempunyai aras keamanan yang rendah. Malaysia mempunyai kedudukan 23 dalam Indeks Keamanan Negara, manakala Iceland, New Zealand, Denmark, Portugal, Slovenia, Australia, Switzerland, Ireland mempunyai kedudukan 1 hingga ke 8. Terima kasih. Terima kasih.